Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Afifman bin Syamsuddin dan pada hari ini kami akan mengupas dengan lebih mendalam lagi tentang mengapa dan adakah benar bahawa golongan anti-vaksin merupakan golongan yang anti-sains. Pertama sekali, untuk kita sama-sama memahami konteks vaksin, vaksin merupakan bahan yang mengandungi antigen yang diperolehi daripada sebahagian atau keseluruhan suatu virus ataupun bakteria sama ada yang telah mati ataupun yang telah dilemahkan. Vaksin juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit berjangkit dengan merangsang sistem ketahanan tubuh untuk mengenali dan melawan ejen penyebab penyakit. Vaksin mengandungi bahan aktif iaitu antigen dan komponen-komponen tambahan yang lain seperti pengawet, penstabil, adjuvant dan lain-lain. Fungsi vaksin adalah untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan atau sistem imuniti terhadap sebarang penyakit yang khusus. Vaksinasi telah menjadi salah satu langkah paling efektif dalam pencegahan penyakit menular. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan satu penularan wabak berjangkit iaitu COVID-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang baru ditemukan pada manusia kira-kira pertengahan Disember 2019. Wabak ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei dan Tiongkok. Berbagai langkah telah dilaksanakan di seluruh dunia untuk menghentikan rantaian penularan COVID-19. Salah satunya ialah vaksinasi. Vaksin COVID-19 telah dihasilkan dan diluluskan untuk kegunaan kecemasan. Ekoran itu, terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab menolak sertifikat vaksin yang diberikan oleh seluruh negara. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah di mana ia bukan sahaja membabitkan diri sendiri, malah kepada masyarakat seluruh dunia. Berikut ialah objektif seminar ini. Saya akan teruskan lagi dengan sebab-sebab mengapa saya percaya bahawa golongan anti-vaksin merupakan golongan yang bukan anti-sains. Bagi isi yang pertama, saya percaya bahawa segelintir daripada mereka mengalami penyakit yang digelar acmofobia. Penyakit acmofobia adalah fobia khusus yang dicirikan oleh ketakutan terhadap objek yang tajam seperti jarum, pisau, pin atau objek runcing yang lain. Apabila terdedah kepada objek sedemikian, penghidap acmofobia mungkin mengalami kebimbangan atau panik yang teruk. Penghidap acmofobia seterusnya akan berusaha sedaya upaya untuk menghindari dan mengelak untuk memikirkan objek yang tajam. Punca sebenar acmofobia masih lagi kurang jelas dan tepat, namun ia boleh dipengaruhi oleh pelbagai keadaan termasuk pengalaman pribadi, peristiwa traumatik atau kecenderungan kepada gangguan kecemasan. Ia juga boleh dikaitkan dengan ketakutan umum terhadap kecederaan atau ketakutan darah iaitu hemofobia. Oleh sebab itu, penghidap akan mengelak dari menerima sebarang suntikan vaksin yang diberikan oleh kerajaan, sekaligus mewujudkan golongan yang anti-vaksin. Bagi isi yang kedua, golongan anti-vaksin ini berpendapat bahawa pemberian vaksin ini adalah bercanggah dengan ilmu Islam. Mereka yang menentang vaksinasi menggunakan pertimbangan agama untuk menyokong dakwaan dan hujah mereka. Dalam kes ini, mereka mendakwa bahawa vaksin itu dicipta daripada komponen yang tidak suci dan tulen dan persejilan halal yang diragui. Penyebabnya adalah mereka mendakwa proses vaksin diperbuat daripada bahan yang mengandungi babi seperti gelatin, enzim babi, nanah dan organ haiwan seperti monyet dan kuda. Mereka juga mengatakan pengambilan vaksinasi asid amino yang berasal dari babi juga dilarang dan terkandung di dalam vaksin. Tambahan pula, golongan anti-vaksin percaya bahawa walaupun selepas vaksin telah menjalani proses pengasingan, tetapi masih terdapat kesan bahan-bahan yang tidak suci dan keturunannya masih diragui. Akibatnya, beberapa kumpulan anti-vaksin bimbang tentang membenarkan bahan kimia haram masuk ke dalam tubuh badan mereka. Walau bagaimanapun, jika vaksin itu dianggap mengandungi bahan yang halal, ini tidak menghalang mereka daripada menerima vaksinasi. Hasilnya, pengkaji melihat isu golongan anti-vaksin berhubung dengan produk vaksin halal dan haram menjadi pertikaian utama masyarakat. Bagi isi yang terakhir, golongan anti-vaksin ini berpendapat bahawa vaksin merupakan teori konspirasi barat dengan mendakwa bahawa ia adalah sebahagian daripada strategi barat untuk melemahkan masyarakat. Ini kerana vaksin didakwa mampu mengawal kelahiran dan mengahatkan kelahiran manusia. Menurut mereka, masyarakat barat menyebarkan penyakit itu dan mereka kemudiannya membangunkan vaksinasi untuk mencegahnya. Objektif utamanya adalah untuk meyakinkan orang ramai bahawa vaksin menyelamatkan nyawa sedangkan mereka hanya ingin mengambil keuntungan daripada penjualan vaksin. Akibatnya, vaksin digunakan sebagai cara untuk syarikat farmaseutical dan saintis mengembangkan sumber kewangan mereka, terutamanya apabila pengeluaran vaksin memberikan ganjaran, hadiah dan dana penyelidikan yang lumayan. Bahkan, vaksin dikatakan dibiayai oleh keluarga Rockefeller iaitu salah satu keluarga Yahudi paling berkuasa yang terlibat dalam Zionism antarabangsa. Mereka juga merupakan WHO dan organisasi berkaitan kesihatan yang lain. Vaksinasi dengan itu terikat dengan konspirasi Zionis yang berusaha untuk mentadbir dunia di bawah New World Order mereka. Ini didakwa sebagai salah satu cara orang Yahudi mendominasi umat Islam sekaligus melemahkan masyarakat Islam dengan kesan negatif vaksinasi. Terdapat banyak kesan negatif yang disebabkan oleh golongan anti-vaksin kepada negara. Antaranya ialah yang pertama, penyakit tidak dapat dibendung ataupun dicegah dengan baik. Kesan negatif yang utama disebabkan oleh pengaruh golongan anti-vaksin ini ialah ianya boleh mengakibatkan penyakit tidak dapat dibendung atau dicegah dengan sempurna yang seterusnya akan membawa kepada situasi di mana wabak penyakit yang berbahaya akan semakin menular. Seperti yang kita tahu, vaksin ini sebenarnya satu keperluan wajib untuk kita membentuk imuniti berkelompok bagi memastikan sesebuah komuniti masyarakat itu boleh terselamat daripada jangkitan penyakit berbahaya sebagai contohnya adalah COVID-19. Namun begitu, kemudian golongan anti-vaksin ini yang tidak mahu mengambil vaksin akan mengganggu proses ke arah pembentukan imuniti kelompok tersebut, mengakibatkan penyakit tidak dapat dibendung dan penyebaran penyakit berbahaya boleh berlaku dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula, Nabi merisaukan bahawa risiko penyakit serius boleh meningkat dan boleh menyebabkan peningkatan kematian dan morbiditi dalam kalangan penduduk yang tidak divaksinasi. Kesan yang kedua adalah ekonomi dunia akan terus meleset dan tidak dapat dipulihkan. Seterusnya, apabila kita bercakap tentang komuniti seluruh dunia, ianya juga akan melibatkan perkara-perkara lain seperti ekonomi dunia.
Wabak penyakit yang melanda akan sedikit sebanyak merubah kehidupan seharian dan perkara ini boleh dilihat daripada peristiwa COVID-19 dan sejak itu wujud juga penjarakan sosial dan juga penguatan pergerakan yang menghadkan aktiviti terutamanya aktiviti ekonomi dan pekerjaan secara langsung menyelesaikan ekonomi ke sebuah negara. Sekiranya penyakit ini tidak dapat dibendung, orang awam tidak dapat bekerja seperti biasa sekaligus menghalang pertumbuhan ekonomi negara. Kesan ketiga adalah golongan anti-vaksin ini akan membebankan sistem negara. Selain daripada itu, wabak penyakit yang melanda sesebuah negara akan melibatkan seluruh institusi dalam negara seperti sistem perubatan, sistem keselamatan dan juga sistem pendidikan. Golongan anti-vaksin ini akan menyebabkan masalah yang akan melumpuhkan ke semua sistem ini yang akan berlarutan dan seterusnya boleh merosakkan aliran sistem negara. Untuk dijadikan contoh, sekiranya ideologi anti-vaksin tersebar, semakin ramai orang yang akan takut kepada vaksin dan seterusnya membawa pertambahan kepada jumlah pesakit yang seterusnya akan dihantar ke hospital. Pertambahan pesakit yang berlambak akan memberikan tekanan kepada sistem perubatan, terutamanya kepada doktor dan jururawat yang merawat pesakit. Terdapat berbagai langkah yang boleh diambil untuk membendung atau mengatasi golongan anti-vaksin. Antaranya ialah, yang pertama, perbincangan dan juga pendekatan secara baik kepada golongan anti-vaksin. Sekiranya kita melihat secara lebih mendalam terhadap golongan anti-vaksin ini, antara sebab wujudnya mereka adalah kerana cara pemikiran dan juga pemahaman mereka terhadap vaksin. Selain daripada itu, mereka juga tidak tahu akan fakta yang betul mengenai vaksin. Perkara ini menyebabkan timbulnya rasa was-was dan tidak yakin terhadap vaksin. Oleh yang demikian, sebagai seorang individu ataupun pihak yang mempunyai pengetahuan ataupun kelebihan berfikir mengenai vaksin, ini adalah tanggungjawab kita untuk bersemuka dengan golongan anti-vaksin ini dan berbicara dengan mereka. Hal ini kerana komunikasi adalah kunci utama kepada sebarang masalah dan juga penyelesaian. Dan hal ini serba sedikit mampu untuk membuka minda dan hati mereka terhadap vaksin dengan cara yang baik. Yang kedua, ataupun langkah yang kedua adalah pendidikan dan pemberian maklumat yang jelas dan terbuka. Golongan anti-vaksin ini turut menolak vaksin oleh kerana masalah keraguan dan was-was dalam hati mereka. Hal ini hanya boleh diselesaikan dengan memberikan maklumat fakta mengenai vaksin yang tepat dan padat. Langkah yang keempat adalah dengan membendung ideologi dan fahaman yang salah terhadap vaksin di dalam media sosial. Media sosial adalah sumber utama golongan anti-vaksin ataupun penyebab utama seseorang itu menjadi anti-vaksin. Hal ini adalah kerana oleh maklumat yang disebarkan di dalam media sosial seperti Facebook dan juga mesej berantai di WhatsApp yang lebih dipercayai oleh mereka iaitu golongan anti-vaksin walaupun sumber dan faktanya yang tidak diketahui. Oleh itu, pembendungan haruslah dilakukan terhadap media sosial dan maklumat yang disebarkan perlu ditapis supaya ianya tidak disalahfahami oleh masyarakat awam. Perlu diingat bahawa tidak semua golongan anti-vaksin menentang vaksin secara keras dan muktamad kerana sesetengah daripada mereka mungkin memerlukan pemahaman dan maklumat yang lebih baik untuk mengubah pandangan mereka. Walau bagaimanapun, terdapat juga mereka yang mempunyai kepercayaan yang sangat kuat dan dalam beberapa kes sukar untuk mengubah pendapat mereka. Dalam situasi sedemikian, tumpuan kita harus lebih kepada pendekatan pencegahan iaitu dengan memastikan majoriti penduduk divaksin bagi melindungi masyarakat secara keseluruhannya. Setelah mengupas isi-isi dan fakta-fakta mengenai isu ini, bagaimana pula dengan pendapat kami? Pada pandangan saya, golongan anti-vaksin ini merupakan golongan yang bersikap paranoid. Ini kerana golongan anti-vaksin ini berpendapat bahawa vaksin boleh membawa bahaya kepada kesihatan tubuh badan mereka. Mereka juga terlalu bimbang akan kesan sampingan apabila mengambil suntikan vaksin boleh membawa kepada penyakit lebih serius. Sebagai contohnya, mereka mendakwa bahawa kandungan bahan di dalam vaksin seperti thimerosal adalah bahan yang bahaya sehingga boleh mengakibatkan autism. Tanggapan ini menjadi perbalahan selepas seorang penyelidik bernama Andrew Wakefield menunjukkan bahawa vaksin MMR yang melindungi campak, berguk serta rubella dikaitkan dengan autism. Tambahan pula, mereka sering ditakutkan dengan berita-berita palsu di media sosial. Sebagai buktinya, seorang individu wanita telah mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa vaksin itu menyebabkan berlakunya pembekuan darah di jantung dan sekaligus menjadi punca kematian. Berita-berita ini akan menghangatkan lagi keadaan apabila dibaca oleh golongan yang menolak vaksin dan seterusnya menjadi punca kepada mereka untuk tidak mengambil sebarang vaksin. Saya juga berpendapat bahawa ahli sains juga tidak terus dalam menjelaskan cara dan nama vaksin yang dibangunkan. Apabila saintis gagal menjelaskan dengan jelas dan terus bagaimana dan mengapa vaksin dibangunkan, orang ramai boleh menjadi tidak percaya dan ragu-ragu terhadap pengambilan vaksin. Secara tidak langsung mengakibatkan mereka tidak mengambil berat terhadap kepentingan dan faedah suntikan vaksin. Masyarakat juga masih benar-benar kosong dan tidak mengetahui sebarang info mengenai vaksin yang dibangunkan. Apabila maklumat tentang vaksinasi tidak tersedia secara meluas oleh saintis, ia mungkin membenarkan maklumat palsu dan teori konspirasi berkembang. Orang ramai mungkin mencari sumber maklumat yang tidak boleh dipercayai dan menyebarkan maklumat yang salah, yang boleh menjejaskan usaha vaksinasi dan kesihatan awam secara keseluruhan. Hasil daripada kajian kami terhadap golongan anti-vaksin berkaitan tajuk seminar kita pada hari ini, kita boleh simpulkan dan boleh bersetuju bahawa walaupun golongan anti-vaksin bukanlah golongan yang anti-sains, namun golongan ini masih merupakan ancaman kepada masyarakat, terutamanya dari segi kesihatan di seluruh dunia. Hal ini kerana golongan anti-vaksin ini menolak vaksin bukan kerana tidak mempercayai sains, namun ianya juga disebabkan oleh beberapa sebab yang masih boleh dipertimbangkan seperti alahan ataupun ketahanan badan diri terhadap vaksin tersebut. Namun, dalam pada masa yang sama, mereka juga menolak vaksin oleh kerana fobia atau ketakutan yang melampau disebabkan oleh maklumat-maklumat yang palsu dan salah di internet. Oleh itu, kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat hendaklah mempunyai kebolehan untuk berfikir dengan lebih baik tentang tindakan dan juga akibatnya.
Permainan berfikir ini adalah amat penting bagi sebuah institusi yang melibatkan interaksi antara satu sama lain agar proses kehidupan dapat berjalan dengan sempurna. Dan haruslah diingati bahawa pengambilan suntikan vaksin adalah amat penting bagi memastikan pencegahan penyakit-penyakit serta supaya dapat menjamin keselamatan dan kesihatan diri dan masyarakat. Sekian sahaja seminar kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua.